Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pendengar. Alhamdulillah, kita akan mulakan majlis pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengar kuliah online Ikram Sepang yang bertajuk Sirah Rasulullah SAW siri yang keempat. Jadi dengan kita pada malam ini ialah Ustaz Dr. Syazali Hirman Ahmad Najib yang akan menyampaikan atau lebih tepat menyambung daripada kuliah-kuliah yang telah dilaksanakan sebelum ini. Tanpa melengahkan masa, Ana menjemput Ustaz Dr. Syazali Hirman untuk menyampaikan kuliah beliau. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih akhuna Dr. Zahir Asri para penonton yang mengikuti kuliah online bulanan ini. InsyaAllah malam ni kita sambung. Ini dah kali yang kelima dan malam ni kita masuk setakat yang boleh lah tengok sempat atau tak sempat kisah hidup Nabi SAW selepas kelahiran, waktu dia kecil sampai dia membesar. Dan sebenarnya kalau Nabi ni hidup dia 63 tahun, 40 tahun yang pertama ni terlalu sedikit orang kata apa, cerita-cerita yang berkaitan dengan Rasulullah SAW yang kita boleh pastikan dia punya sumber dia autentik ataupun sahih. Jadi tak banyak, kebanyakannya macam saya sebut dalam kuliah yang pertama dulu, dari sudut sumber ni, sebab dari sudut halal haram hukum hakam ni para ulama memang agak strict, bukan agak strict, memang strict lah untuk menilai sama ada ianya kukuh atau tidak kukuh, sebab dia nak jadikan sandaran hukum. Tetapi berkaitan dengan cerita, berkaitan dengan Nabi SAW, tak ketatkan sangat, cuma sebahagian lagi yang dipelopori oleh Ibn Qayyim rahimahullah melihat bahawa perkara yang kita nak sandarkan kat Nabi ni, walaupun dia tak jadi hukum hakam, tapi dia nak dijadikan sebagai contoh tauladan dan sebagainya, juga perlu dipastikan kesahihannya, kerana kita nak menceritakan tentang Nabi. Sebab umumnya hadis man kadzaba alayya, siapa yang berdusta ke atas aku, kalau berdusta ke atas Nabi untuk mencipta hukum, pasti itu memang confirm kesalahan yang ketara lah. Tapi ini sengaja-ngaja, betul guys perkataan sengaja-ngaja tu, sengaja berdusta ke atas Nabi untuk menceritakan tentang Nabi, itu yang juga termasuk dalam umumnya lafaz Nabi kata siapa yang berdusta ke atas aku. Jadi sebab tu saya sendiri kalau boleh kita kutip cerita Nabi pada waktu Nabi kecil tu yang boleh disandarkan kesahihannya. Kebanyakan cerita pasal Nabi SAW atau sirah ni, dia sama ada dua sumber yang awal, yang asal.
saya kena ulang sikit lah kan, walaupun dah disebut sebelum ni, iaitu riwayat Ibnu Ishaq ataupun Ibnu Sa'ad, ya. Itu yang paling yang orang kata apa, early, yang paling orang kata apa, yang awal, di awal orang kata apa, penulisan yang diarkibkan dalam buku berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dalam yang cerita pasal Nabi yang dalam Bukhari, dalam Muslim dan dalam juga dalam kitab-kitab hadis tak berapa banyak lah, tak berapa banyak. Jadi okey, berdasarkan pada itu paling kita nak sebutkan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir adalah tentang siapa yang menyusukan. Siapa yang menyusukan. Di sini ada dua riwayat. Satu yang berkaitan dengan Suwaibah. Suwaibah ni kerana ada hadis yang menunjukkan bahawa dia juga yang sebelum diserahkan kepada ibu susu yang lain, kepada Halimah, dia yang menyusu dulu. Dan Nabi SAW disebutkan bahawa Nabi dan Abu Salamah saudara sesusuan daripada Suwaibah. Dan juga adalah beberapa tokoh sahabat yang lain. Cuma yang paling terkenal ialah kerana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dalam Muslim pun ada, iaitu hadis yang Nabi menyusu dengan Halimah, dengan Halimah daripada kabilah Bani Sa'ad bin Bakar, kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Iaitu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku doa bapa aku, iaitu Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim kan? Macam ni dalam surah Al-Baqarah lah. Jadikanlah, wahai Tuhan kami, jadikanlah daripada kalangan mereka minhum, rasulan minhum. Nabi Ibrahim doa, jadikanlah seorang rasul dari kalangan mereka, ini di Mekah tu. Jadi itu Nabi lah, Nabi Muhammad lah. Dan Nabi Muhammad pun memang keturunan Nabi Ibrahim daripada anak cucu cicit Nabi Ismail. Dan Nabi sambung, wa busyra akhi Isa wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad, kan. Dan aku adalah berita gembira yang diberita gembirakan oleh saudaraku Isa alaihi salam, wastarda'tu fi Bani Sa'ad bin Bakar, dan aku disusukan oleh di Bani Sa'ad bin Bakar. Itu apa yang Nabi ucapkan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana lahir-lahir je anak yang baru lahir, orang panggil newborn ni, diserahkan oleh ibu kepada orang lain untuk susu. Maksudnya pergi ambil terus 2 tahun bukan ibu yang membesarkan, dan ibu serah pada orang untuk jaga dan menyusu. Dia orang panggil apa, status masyarakat waktu tu lah. Bukan semua masyarakat Arab pada waktu tu bagi orang susu pun. Dia orang kaya lah, orang Quraisy yang orang kata apa, bangsawan yang kaya ni, dia memang akan bagi supaya dia dapat environment yang lebih, orang kata apa, yang di kampung dan sebagainya. Dia lebih kepada orang panggil apa, status masyarakat. Macam sekarang lah, orang-orang yang ada duit je boleh ada bibik ni. Sebab bibik mahal, nak hantar ke nursery pun mahal juga, apatah lagi bibik neni. Orang panggil apa, neni. Kalau bibik mungkin orang gaji bersih rumah, tapi neni khusus, dia tak buat kerja lain, dia jaga anak orang tu neni kan. Itu pun orang yang orang kata apa, orang yang berada lah. Dan di Bani Sa'ad ni, Nabi
dijaga dan disusukan 2 tahun, tapi Halimah minta extend, ya. Halimah minta extend, tambah lagi, sebab dia melihat, dia rasa dengan dia memelihara dan menyusukan Nabi ni, kita semua tahulah cerita ni kan, ada keberkatan kepada keluarga dia, kesuburan tanaman, ya. Binatang ternak pun makin subur juga, membiak dan keluar susu yang banyak dan sebagainya. Jadi dia minta extend. Dan kalau carilah dalam catatan yang dalam sirah, siapa saudara Nabi yang anak Halimah yang lain? Ada yang kuat adalah Halimah waktu tu ada anak perempuan yang umur mungkin 7-8 tahun macam tu kan. Dia dah agak orang kata apa, memangis. Nama Syaimak. Nama Syaimak. Dan cerita pasal Syaimak ni pun tak banyak. Masa perang Hunain, dia antara yang ditawan, ya. Dia antara yang ditawan, dan sahabat-sahabat bawa dia menjumpa Nabi. Dan Nabi SAW, sahabat kata dekat Nabi ni, dia kata dia mengaku kamu ni, dia ni kakak kamu, wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah pun tanya, apa bukti yang kamu kata kamu kakak aku? Ya, sebab Nabi tahu dekat perang Hunain tu dekat dengan kawasan yang kabilah Bani Sa'ad tu. Dan siapa nama Syaimak ni kata masih ada lagi bekas gigitan Rasulullah masa kecil tu. Jadi sebab tu lah kata umur dia 7-8 tahun anggaran, dia sampai dia pun boleh tolong mengasuh Nabi, boleh dukung Nabi, ya. Maksudnya dia kakak sikit dah lah, dia boleh mengasuh Nabi, dia dukung Nabi. Dan Nabi pernah gigit belakang dia tu sampai ada bekas gigitan dia tu sampai sekarang ada. Dan Nabi memang mengakui lah, sebab benda tu benda yang orang kata apa, cerita yang orang tak boleh nak buat lah. Walaupun Nabi umur 3-4 tahun, Allah mungkin Nabi boleh ingat lagi perkara tu. Itu cerita pasal Syaimak. Dan cuma yang sebaya dengan Nabi tu, sebab bila Halimah nak menyusu Nabi SAW, dia mesti kena ada newborn juga, anak kecil. Yang anak kecil dengan Nabi tu tak ada catatan siapa nama dia, apa cerita dia lepas tu, apa yang berlaku. Yang tu tidak ada catatan, ya, berkaitan dengan yang saudara sesusuan Nabi yang sebaya dengan Nabi SAW. Cuma cerita yang masa Nabi berada dengan Halimah As-Sa'diyah ni, yang trigger Halimah untuk hantar balik Nabi SAW balik dekat mak dia masa umur 4 atau 5 tahun tu, ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ini hadis confirm sahih lah dalam Sahih Muslim, ya. Iaitu hadis daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan hadis ni. Dia kata anna Rasulullah SAW atahu Jibril. Ini Nabi menceritakan balik kepada Anas bin Malik bahawa Nabi pernah didatangi Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Masa tu Nabi tengah bermain dengan kanak-kanak yang lain. Tadi di Bani Sa'ad ni lah, Nabi bermain ni, budak-budak mesti lah main kan. Jadi kadang-kadang kita ni membayangkan Nabi ni masa budak-budak pun lagu duk baca ensiklopedia pula kan. Tak ada. Nabi ni umur 40 lah Nabi. Sebelum tu dia macam kanak-kanak yang lain lah. Dia orang kata apa, bermain lah juga. Fa'akhadahu fasara'ahu fashaqqa an qalbih. Jadi cerita ni memang kita tak boleh petikai lah. Kalau dia tak sahih, kalau kita tak pasti kesahihannya lain lah kan. Tapi ini memang hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Dan orang kata apa, itu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, orang kata apa, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'akhadahu fasara'ahu, dia malaikat, dia orang kata apa, fasara'ahu ni dia menunjukkan, kalau kadang-kadang dengar diceritakan oleh setengah pihak,
macam dibaringkan ni macam seolah-olah Nabi rela dibaringkan macam tu. Taklah, dia sora'ahu ni macam dijatuhkan lah. Sorak ni macam berlaku pergelutan lah juga kan, macam orang boxing apa kan. Ini berlaku pergelutan ni lah, budak kecil nak bergelut dengan orang dewasa, malaikat pula tu kan, malaikat yang menyamar lah, memang kalah lah. Dan dibaringkan lah, dan dibelah dada dia. Fasyaqqa an qalbihi fastakhrajal qalb, dan dikeluarkan jantung dia. Ini pun selalu diterjemahkan hati dia, jantung. Qalb, jantung, itu bahasa Arab. Qalbun, jantung. Apa rahsia dia? Yang semua perkataan dalam hadis ataupun dalam Al-Quran bila sebut qalb, jantung, bukannya hati. Jadi ini kena pakar-pakar perubatan kena buat satu kajian lah, apa rahsia yang ada pada jantung. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, dan bagi mereka jantung, mereka tidak berfikir dengan jantung itu. Berfikir pun dengan guna jantung. Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi macam mana bahasa dia macam tu, tapi macam mana itu kita kena lanjutkan kajian ni lah. Jadi di sini pun Allah takdirkan Nabi SAW pada waktu kecil telah dibuka dada dia dan dikeluarkan jantung dia. Fastakhraja minhu 'alaqah, dan dikeluarkan alaqah ni satu darah beku daripada jantung tu. Faqala hadha haddu syaitan minka, ini bahagian syaitan dalam diri kamu. Wallahu alam. Kalau tengok dalam syarah ni, Imam orang kata apa, disebutkan bahawa ini nak memutuskan, orang kata apa, setiap manusia ni dia ada macam mana cara syaitan, iblis ni nak ada channel nak sebab jantung ni tadi dalam Quran pun disebut dia tempat untuk berfikir. Mungkin di situlah orang kata apa, tempat untuk syaitan mempermain-mainkan, orang kata apa, mengganggu, menghasut, bibisikan dan sebagainya kan, untuk menentukan apa kita punya tindakan, apa keputusan kita nak ambil. Tapi tempat yang wallahu alam, mungkin channel ke pintu masuk ke macam mana yang untuk syaitan boleh tembus, telah dikeluarkan oleh para malaikat. Ini kata hadha haddu syaitanu minka thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzama. Kemudian dicuci jantung tu dalam satu tastin ni, satu bekas bejana atau bekas mangkuk ke, daripada emas. Bekas pun bekas emas dengan air zam-zam. Dengan air zam-zam. Dan peristiwa ni kali pertama dan kali kedua dalam Sahih Bukhari juga, dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan sewaktu Nabi Isra' dan Mi'raj. Waktu Isra' dan Mi'raj sekali lagi dibelah dada Nabi. Thumma la'amahu thumma a'adahu fi makanihi. Kemudian dah dicuci tu dimasukkan balik di tempatnya. Maksud dia semua dikembalikan di tempatnya. Wajah al-ghilmanu yas'auna ila ummihi ya'ni wi'rahu. Yang kanak-kanak yang lain duk main tu pakat pergi cari kepada mak yang menyusu tadi itulah, wi'rahu tu. Sallam faqalu, budak-budak ni kata apa, inna Muhammadan qad qutila, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Inilah orang kata apa, seolah-olah dijatuhkan ke tanah, dibekak dada, memang kena bunuh kan. Jadi orang-orang pakai datang fastaqbaluhu. Bila lepas sampai pun tengok wahwa muntaqa'ul laun. Nabi dalam keadaan Nabi SAW dalam keadaan pucat lesi. Orang dah takut kan, apa orang buat kat dia kan. Qala Anas bin Malik kata ni, Anas bin Malik kata dan kita mempercayai Anas bin Malik sebab dia sahabat yang orang kata apa ni, di sini kalaulah kita nak membuatkan orang ragu-ragu kepada agama ni adalah apabila kita membuat orang ragu-ragu kepada para sahabat. Dan inilah exactly yang dilakukan oleh
apa ni, Syiah. Syiah ni dia memang musuh, dia attack daripada orang kata apa, asas tu. Islam ni dibawa oleh sahabat. Macam mana kita tahu Nabi sembahyang macam mana? Siapa cerita kat Nabi solat macam mana? Sahabat. Yang kita sekarang solat ni, siapa yang cerita kat kita Nabi solat macam mana, Nabi wuduk macam mana, Nabi haji macam mana? Siapa cerita pada kita? Sahabat yang cerita pada kita. Kalau kita tak percaya kat sahabat, habislah agama ni. Kita tak percaya kat siapa? Sebab generasi sahabat lah yang menyampaikan kepada kita apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap. Sebab itulah Allah daripada awal lagi telah mengiktiraf para sahabat, ridwanullah alaihim. Apa Anas kata, waqad kuntu ara athar dhalikal miqyat fi sadrihi. Ini sebenarnya suatu yang orang kata apa, interesting bila Anas kata, aku dapat melihat kesan jahitan. Miqyat ni jahitan, belahan dada tu maksudnya berlaku secara fizikal. Dia bukan berlaku dalam mimpi ke ataupun sebab itulah kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang buat ni kan, ialah malaikat buat kan. Ni benda yang luar biasa. Kalau boleh buka dada, tak tahulah buka dada tu pakai pisau ke apa, bila cantum balik, kalau orang dia kena jahit. Bila kena jahit, dia adalah bekas. Tapi takkanlah Allah jahit juga sampai ada bekas. Kalau Allah tutup balik, malaikat tadi dia tutup balik, cantum balik, tak ada parut, boleh tak? Boleh sangat lah. Tapi siapa yang tinggalkan yang ada parut? Inilah hikmah dia, mungkin nak menunjukkan bahawa benda tu memang real berlaku. Dia bukan benda khayalan. Dan dia, orang kata apa, memang berlaku secara fizikal lah. Ada kesan jahitan tu. Wallahualam, itu dia punya hikmah dia. Sedangkan kan, kita nak guna istilah teknologi lah. Teknologi Allah tak tepat lah maksudnya. Kuasa Allah boleh buat tanpa orang kata apa, nak kena jahit balik kan. Kalau pegang pun dia macam kita tengok dalam filem-filem kan. Kalau pegang balik pun dah hilang, parut pun tak ada kan. Boleh je Allah nak buat macam tu kan. Wallahualam. Jadi ini yang ada dalam riwayat yang sahih berkaitan dengan waktu Nabi disusukan oleh Halimah, dan itu yang trigger untuk Halimah serahkan balik. Dia risau lah dan terjadi sesuatu kepada anak orang ni. Jadi sesuatu kepada Nabi SAW, dia yang kena bertanggungjawab. Jadi diserahkan balik kepada Aminah. Jadi bila balik kepada Aminah, mak Nabi SAW, tak ada riwayat yang banyak. Bahkan kalau ada dalam buku sirah pun kita tak boleh nak pastikan siapa nak pergi cerita Aminah buat apa dengan Nabi dalam rumah mengasuh, macam mana main, macam mana masak apa kat Nabi kan. Tak ada siapa nak cerita pun. Siapa yang nak expect satu hari Nabi ni jadi Nabi kan. Jadi tak nak cerita lah. Cuma ada yang cerita adalah riwayat daripada Ummu Aiman. Ummu Aiman ni siapa? Kalau tengok dalam catatan berkaitan dengan Ummu Aiman ni pun tak disepakati lah. Az-Zahabi adalah menceritakan tentang Ummu Aiman. Tapi ialah siapa Ummu Aiman kan, sehingga orang nak tahu dia punya sejarah daripada awal lah. Cuma ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa Ummu Aiman ni adalah tawanan yang masa tentera Abraha kan datang daripada Yaman, bawa orang-orang Habsyah. Sebab Ummu Aiman ni kulit hitam macam Bilal juga daripada Habsyah. Katanya dia salah seorang hamba sahaya jariah yang ditinggalkan. Tapi berdasarkan cerita tu menunjukkan Ummu Aiman tak kena serangan ababil lah kan, sebab dia hidup lagi. Jadi ada riwayat macam tu. Wallahualam, kita jadi dia tak ada kaitan dengan hukum hakam apa, kita dengar macam tu je lah. Dan macam itulah cara Abdul Muttalib memperolehi Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ni diserahkan kepada Abdullah sebagai pembantu, sebagai hamba sahaya, pembantu, ialah macam hamba kepada Abdullah lah. Bila Abdullah mati, meninggal dunia,
diwariskan kepada ibu dia lah, Aminah. Jadi Ummu Aiman ni dia umur panjang. Dia sempat masuk Islam, ikut hijrah dengan Nabi. Nabi meninggal dulu pun dia tak meninggal lagi. Wallahualam umur dia berapa. Sehingga Az-Zahabi kata dia meninggal masa awal-awal pemerintahan Osman Ibn Affan. Panjang umur dia kan. Sebab lepas Osman naik ni selepas 12 tahun Nabi wafat. Lepas 12 tahun Nabi wafat baru Osman naik jadi khalifah. Dan Osman bin Affan yang solatkan jenazah Ummu Aiman. Nama sebenarnya Barakah. Kenapa dia Ummu Aiman? Dia ada anak nama Aiman yang dia berkahwin dengan Abu Aiman sebelum tu. Bila suami dia meninggal, Nabi SAW kahwinkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi yang dia asalnya adalah hamba kepada Khadijah. Dan Khadijah merdekakan dia dan dia nak duduk dengan Nabi SAW. Jadi sama-sama bekas hamba kan. Dia sekufu lah sebelum tu. Zaid dia berkahwin dengan kalau berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, tak sekufu. Dia berkahwin dengan Ummu Aiman ni sekufu lah. Cuma tarikh bila berkahwin dengan Ummu Aiman ni pasti Zaid kahwin dengan Ummu Aiman dulu sebelum Zaid berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Sebab siapa? Usama bin Zaid tu anak kepada Zaid dan anak kepada Ummu Aiman lahir sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan peristiwa peristiwa Zaid menceraikan isteri dia Zainab binti Jahsh di Madinah, di Madinah. Wallahualam, mungkin dekat-dekat lah. Maknanya Zaid ni ada bermadu lah, bermadu. Ummu Aiman dan juga Zainab binti Jahsh. Jadi Usama bin Zaid tu kulit hitam juga lah sebab Ummu Aiman ni. Kita dah pergi masuk cerita Ummu Aiman pula dah. Ummu Aiman yang menceritakan satu masa Aminah dia bawa Nabi SAW dan juga Ummu Aiman ditemani oleh Ummu Aiman pergi ke Yathrib. Sebab apa? Sebelum tu kan Nabi disusukan sampai umur 4 tahun 5 tahun oleh Halimah. Bila diserahkan balik kepada Aminah, Nabi Muhammad ni, jadi Aminah nak bawa lah anak dia, dan Aminah sendiri pun mungkin ni kali pertama untuk pergi ziarah kubur suami dia. Suami dia meninggal kat mana? Kita cerita sebelum ni, suami dia meninggal dekat Yathrib. Suami Aminah ni meninggal dekat Yathrib, ataupun kemudiannya jadi nama Madinah Al-Munawwarah. Dan dalam perjalanan pulang tu Aminah dia sakit dan meninggal dunia di satu tempat nama Abwa. Di sebuah tempat nama Abwa. Ini ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata daripada Abu Hurairah qala zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Nabi menziarahi kubur emak dia. Dalam syarah dan dalam tempat-tempat yang lain disebutkan bahawa tempat tu Abwa. Kubur emak Nabi Muhammad di Abwa tu pun sampai sekarang tahulah wujudnya kubur tu. Sebab dah Nabi dengan sahabat, hadis ni menunjukkan Nabi dan para sahabat pergi ziarah. Jadi orang tahulah kat mana kubur tu. Cuma kubur bapa Nabi dekat Yathrib tu tak diketahui sekarang di mana kuburnya. Dia macam tu. Sebab Nabi sendiri tak pernah pergi ziarah. Ada catatan menunjukkan Nabi ziarah kubur bapa dia, sedang kubur bapa dia dekat Yathrib. Nabi memang 10 tahun duduk dekat Madinah. Jadi mungkin Allah tak bagi tahu ke, wallahualam. Tapi kubur mak dia Allah bagi tahu kat mana. Tidak, macam mana Nabi nak tahu? Ataupun mungkin Ummu Aiman yang bagi tahu kat mana kubur mak dia kan.
uh, Nabi menziarahi kubur mak dia. Fabaka wa abka man hawlahu. Di sinilah Nabi menangis. Dan sekeliling Nabi yang turut menziarahi, yang ikut Nabi ziarah kubur mak dia tu, turut menangis. Lepas tu Nabi pun kata dekat sahabat-sahabat yang join dia pergi ziarah tu, apa Nabi kata, istazantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li. Aku minta izin daripada Tuhan aku untuk ampunkan dia, dan Allah tak izinkan. Allah tak izinkan. Hadis ni clear cut menunjukkan bahawa mak Nabi bukan mati dalam keadaan beriman lah. Ini kadang berdebat ni clear menunjukkan bahawa bila Nabi kata aku minta Allah untuk ampunkan ibu aku, Allah tak izinkan. Allah tak izinkan. Tapi ada pihak yang mungkin dia agak keterlaluan. Yalah, niat tu untuk menyucikan Nabi, untuk membesarkan Nabi. Seolah-olah kalau kata Nabi ni, mak dia ni mati kafir, seolah-olah diskredit Nabi. Saya tak nampak dia satu diskredit. Bukan Nabi orang utama. Nabi Lut pun isteri dia sendiri tak beriman. Nabi Nuh alaihissalam, isteri dan anak dia pun tak beriman. Allah sebut pun dalam Quran. Siapa lagi? Nabi Ibrahim pun bapak dia tak beriman, kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi biasalah. Takkan dah itu semua menunjukkan diskredit ataupun melemahkan dan menunjukkan keaiban para anbiya apabila mak dia ke, pak dia ke, isteri dia ke, anak dia ke tak ikut beriman dengan dia, kan? Itu tak menjejaskan kemuliaan mereka. Jadi ini yang kita perlu faham. Kemudian Nabi sambung, wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa udhina li. Dan aku minta izin untuk menziarahi kuburnya. Kubur mak aku lah, dan Allah mengizinkan aku. Jadi sebab itulah Nabi datang ziarah ni, dan Nabi menangis lah. Yalah, Nabi masa mak dia meninggal tu Nabi umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Yalah, tadika kan, dia faham dah. Dia pun ada dia punya orang kata memory dengan mak dia. Umur 6 tahun ni umur yang cukup orang kata memayis untuk ada memori, ada kenangan dengan ibu dia. Pastilah bila ziarah ibu dia menangis, kan? Dia menangis. Sehingga membuatkan para sahabat pun turut menangis. Dia bila suasana sedih sangat macam tu membuatkan orang yang tak ada kaitan pun boleh menangis juga, kan? Jadi Nabi sedih semua lah waktu tu. Jadi Imam An-Nawawi dalam syarah ni kata, dalam syarah kepada hadis ni, hadis Sahih Muslim ni, dia kata antara yang hadis ni punya hukum menunjukkan bahawa harus menziarahi kubur orang bukan Islam. Harus menziarahi kubur orang bukan Islam. Jadi, dan bahkan dia kata jika ziarah kubur mereka, iaitu mereka dah wafat, pun boleh, apatah lagi menziarahi ibu, ayah ataupun sesiapa yang kita kenali, walaupun dia bukan Islam, ketika dia masih hidup, lebih boleh lah, lebih lagi boleh lah. Contoh dia ada mak ke, bapak ke, abang ke, adik ke, kaum kerabat yang bukan Islam yang masih hidup, lebih lagi lah boleh ziarah. Kalau dia dah mati, kubur dia pun boleh ziarah. Sebelum dia mati lagi lah boleh ziarah. Itu pandangan Imam An-Nawawi berdasarkan hadis ni. Berdasarkan hadis ni. Okey, apa lagi cerita? Kita ambil cerita-cerita yang ni lah. Nabi jadi yatim piatu. Ini Nabi jadi yatim piatu. Nak elaborate tentang Nabi jadi yatim piatu ni pun boleh elaborate panjang lah. Nabi ketika umur kata apa, dah kanak-kanak, umur 7 tahun, bapak tak ada, lahir tanpa ayah, dan umur macam tu, kecil lagi kan, yang masih perlukan kasih sayang ibu, kurang-kurangnya ibu pun meninggal. Saya boleh bayang lah, kan, sebab anak saya pun baru umur 7 tahun tahun ni.
Kan boleh bayang umur yang macam dia yang masih perlukan perhatian ibu pun tak ada, ayah dah memang tak ada dah. Jadi saya boleh orang kata apa connect perkara ni Jadi kenapa Allah izinkan atau Allah takdirkan bahawa Nabi ni dari kecil dia jadi anak yatim piatu. Yalah, walaupun ada atuk dia meninggal yang menjaga dia, tu pun 2 tahun je. Abdul Muttalib jaga Nabi Muhammad 2 tahun je. Sebab Nabi umur 8 tahun, pernah masa Nabi dah jadi Nabi, orang sahabat bertanya kepada Nabi, adakah kamu mengingati Abdul Muttalib? Nabi kata, ya, aku masih ingat dia sebab dia meninggal ketika umur aku 8 tahun. Jadi 2 tahun je selepas Nabi ibu Nabi meninggal. Jadi walaupun ada atuk dia tak sama dengan mak. Wallahu alam, yang paling penting nak menunjukkan bahawa Nabi ni dia tidak ada campur tangan mak dengan ayah lah dalam orang kata apa, dalam membentuk kepribadiannya. Dia genuinely memang dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi kan. Nabi pernah sebut kan, atau kama qal, cuma saya tak buat homework lah kan, status hadis tersebut. Tapi Nabi kata, diriwayatkan bahawa Nabi berkata, Allah yang mendidik, memberi didikan adab kepada aku, dan dia elok dia punya didikan dia tu. Maksudnya kita boleh faham bahawa pendidikan Nabi ni direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh juga. Tapi saya tak cenderung nak ulas tentang Allah mendidik ke apa ke tak. Tapi dia direct, indirect. Boleh bayang lah, budak kalau umur macam tu dah mak ayah tak ada, dia matang ni lain daripada yang ada mak dengan ayah. Kalau mak dengan ayah duk ada lagi, dia lemak sikit. Dia lemak sikit, semua mak dengan bapak dia nak kena buat. Tambah-tambah mak dengan ayah tak jenis terlalu manjakan anak, tak ajak anak urus diri dia sendiri, dia lambat matang. Tapi dia bila dah mak dengan ayah tak ada ni, dia belajar macam mana nak uruskan diri dia sendiri. Dia belajar untuk uruskan disiplin matangan. Dan dia boleh rasa kesusahan. Orang yang tak pernah rasa susah, orang yang tak pernah rasa dia yatim piatu, macam mana esok bila dia jadi pemimpin, dia nak merasai macam mana perasaan anak yatim. Sebab tu Nabi bila bercakap tentang yatim ni, anak yatim ni, Nabi selalu kata, siapa yang pegang kepala, usap kepala anak yatim, sekian-sekian ganjarannya. Aku dengan kafilul yatim, kahataini fil jannah. Aku dengan penjaga anak yatim ni macam ni dekat syurga, nak kata rapat. Jadi Nabi merasai, menjiwai perasaan anak yatim sebab dia anak yatim. Dia beza dengan kalau dia ni pak dia dulu Perdana Menteri, lepas tu dia pun Perdana Menteri, dia tak boleh rasa. Taklah, ni bukan negara Malaysia, walaupun ada juga kat Malaysia macam tu. Nak abang kata, orang kata apa, ni istilah orang putih apa, golden spoon, silver spoon, itulah. Kaya raya, dia tak boleh rasa macam mana, sebab dia pun dibesarkan dalam keadaan mewah. Dia tak boleh nak rasa. Macam mana dia kata susah tu. Jadi Nabi SAW dia memang orang kata apa, daripada kecil dia anak yatim, dan dia matang lagi lah, dia cepat matang. Sebelum nak pergi cerita seterusnya, ada satu cerita tentang masa Nabi masih kecil, iaitu bila bapa saudara dia bila tok dia meninggal, memang tok dia pesan kepada Abu Talib untuk jaga Nabi. Cuma yang selalu orang tinggal ialah Ummu Talib. Siapa? Isteri Abu Talib tu. Abu Talib dia lelaki, tapi mestilah dia kena ada isteri dia yang tengok Nabi SAW.
Ummu Talib ni selalu dilupakan. Ni bila carilah siapa Ummu Talib. Cuma ada cerita sikit je pasal Ummu Talib. Berbeza dengan Abu Talib. Ummu Talib betul nama dia Fatimah binti Asad. Fatimah. Dia masuk Islam dan beriman dengan Nabi dan turut berhijrah bersama-sama dengan Nabi SAW ke Madinah. Dan dia meninggal di Madinah, dan Nabi sendiri yang ada riwayat menunjukkan bahawa Nabi sendiri menurunkan jenazah Ummu Talib ni ke dalam lahat. Sebab yalah, itulah mak yang jaga dia daripada dia kecil, daripada umur dia berapa, 8 tahun sampai Nabi kahwin. Lama, yang paling lama jaga kan. Siapa yang sedia makan minum? Takkanlah Abu Talib kan, mestilah isteri dia yang sediakan makan minum. Jadi ini cerita tentang Ummu Talib yang jarang diceritakan, sebab pun tak banyak sangat cerita pasal dia. Cuma yang pasti dia adalah yang turut beriman dengan Nabi SAW, tak seperti Abu Talib. Cuma ada satu cerita yang berlaku tentang Nabi Muhammad dan Abu Talib ketika Nabi Muhammad masih kecil, maksudnya dalam 10, 11, 12 tahun macam tu kan, bahawa Nabi Muhammad turut dibawa oleh Abu Talib untuk berniaga ke Syam. Dia berniaga ke Syam dan sampai di tempat yang nama dia Busra. Busra ni dia Tenggara Damsyik. Tenggara Damsyik, dia selatan ke bawah Damsyik. Apa cerita tadi? Sampai ke satu tempat nama Busra, bertemu dengan Buhaira. Cerita Nabi bertemu dengan Buhaira ni memang ada dalam riwayat Ibnu Sa'ad, riwayat Ibnu Ishaq, dan memang sangat popular. Kita pun semua pernah dengar cerita Buhaira. Buhaira ni dia tak pernah keluar daripada tempat ibadat dia. Tapi bila rombongan yang ada Abu Talib ni sampai ke situ, dia pun datang mendatangi. Ada cerita kata dia panggil makan, ada cerita dia yang keluar turun pergi kat mereka adalah beberapa besi. Yang orang pun heran kenapa Buhairah ni datang jumpa Nabi, sebab dia nampak daripada jauh satu rombongan tu ada awan dia ikut rombongan tu. Dan ada juga bila singgah kat pokok tu pun menaungi orang yang di bawah pokok tu. Ada pokok yang pun dan dia datang jumpa Abu Talib. Dia tanya kat Abu Talib, ni siapa? Dia kata, kamu siapa? Ni siapa kan? Dia kata, aku ni ayah. Dia tak mungkin dia ada ayah, tak aku apa saudara. Dan ada riwayat menunjukkan dalam rombongan tu juga ada siapa? Ada Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ada yang dalam riwayat tu menunjukkan Bilal pun join juga dalam grup tu. Bilal pun join juga dalam grup tu, yang akhirnya Buhairah kata dekat Abu Talib, dia ni Nabi dan dia dicari oleh, ada riwayat kata Yahudi, ada riwayat kata Rom. Kalau jumpa dia, mereka akan bunuh dia, cepat-cepat bawa balik dia. Itu cerita tu. Cuma beberapa pengkritik, ni bukan saya kritik, kadang-kadang orang kata ambil pandai ni ustaz, mana nak main kritik ni kan. Tak, bukan saya kritik. Orang kata kurun ke-8 dulu dah ada orang kritik dah, ke-8 ke-7 tu. Imam Az-Zahabi contohnya, kurun ke-8 Imam Az-Zahabi, Ibnu Kathir, Ibnu Sayyidin Nas, beberapa tokoh yang mengkritik cerita tu. Dia kata something wrong somewhere dalam cerita tu. Contohnya kritikan Az-Zahabi lah. Kritikan Az-Zahabi, pertama dia kata tentang kenapa kalau kata ada awan ikut. Ni kata Az-Zahabi, dia kata riwayat ni dekat dia punya sanad pun ada problem, dekat dia punya konten, matan dia pun ada problem. Dia ada problem dekat sanad dan matan. Dekat matan dia tu, dalam riwayat tu sebut dah ada awan lindungi, kenapa kena ada pokok lindung pula? Itu kritikan Az-Zahabi. Lepas tu pula, macam mana pula Abu Bakar boleh ada dalam cerita ni? Interfere juga. Sedangkan Abu Bakar ni
bukan berkawan dengan Nabi. Tak ada mana-mana catatan menunjukkan Nabi kata ni kawan aku sejak daripada kecil. Kan? Bilal lagi lah tak hidup lagi. Bilal belum dilahirkan lagi. Nabi pun baru umur 10 tahun, 11 tahun. Kan? Bilal jauh lebih muda. Mana lahir lagi ketika itu Bilal. Dan yang paling orang kata apa, Az-Zahabi kata, kalaulah pada waktu tu lagi Nabi kan dah umur, kira kita kata darjah 6 lah kan, darjah 5, darjah 6 lah, Nabi pun faham dah. Kalau Nabi tahu kata, oh dia dah pernah diberitakan bahawa dia akan jadi Nabi, kenapa bila kat Gua Hira, bila Jibril datang, Nabi budak terketak sampai balik kena selimut? Patutnya itulah yang ditunggu-tunggu oleh Nabi. Oh ni lah kot malaikat yang akan mai, abang kata aku Nabi, yang sebelum ni dah kata aku Nabi. Ini kritikan Az-Zahabi kan. Bahkan kalaulah Abu Talib sejak awal tahu bahawa Nabi ni, Muhammad ni, anak dia ni akan, anak saudara dia ni akan jadi Nabi, pastilah Abu Talib akan, bukan benda yang mengejutkan apa ni tiba-tiba Muhammad nak ajak kepada ni semua kan. Sebab Abu Talib sendiri pernah dengar dah. Bahkan pastilah benda ni akan diungkit oleh Nabi kepada Abu Talib. Wahai bapa saudaraku, kamu sendiri kan tahu aku masa kecil-kecil dulu kamu bawa aku pergi ke Syam, kita jumpa dengan Buhairah bagi tahu kat kamu aku ni Nabi. Tapi tak pernah ada riwayat pun menunjukkan Nabi pergi ungkit benda tu dekat Abu Talib. Jadi saya cara cepat-cepat lah ni, ringkas ni dah 10-15 dah. Macam mana kritikan para sarjana, para ulama terhadap cerita Buhairah tu. Jadi saya sendiri secara saya cenderung pada pandangan cerita tu sebab siapa Az-Zahabi kata aku berpandangan bahawa cerita ni cerita rekaan. Az-Zahabi kata tu, aku berpandangan bahawa cerita ni adalah cerita rekaan. Bahkan orientalis menggunakan cerita ni lah untuk diskredit Nabi, bahawa Nabi ni dapat maklumat tentang Yahudi, tentang Nasrani, cerita Nabi-Nabi. Kan Nabi kan dalam Quran cerita pasal Nabi-Nabi semua kan, daripada Buhairah. Saya nak kata, kalau cerita ni betul bahawa Nabi jumpa Buhairah, tak mungkin lah umur dia 10 tahun dia boleh hafal habis semua benda dalam pertemuan yang pendek tu. Kan? Merepek juga sebenarnya hujah orientalis tu. Tapi kita nak abang kat orientalis, kalau betul pun tak betul lah penghujahan kamu ni, apatah lagi cerita ni pun telah dikritik oleh sarjana Islam sendiri ya. Jadi itu yang kita boleh katakan lah. Okay, habis cerita Buhairah, cerita tentang Nabi, disebutkan Nabi mengembala kambing. Cerita Nabi mengembala kambing ni memang ada dalam Bukhari Muslim. Nabi mengembala kambing. Saya nak ambil cerita dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah. Dia kata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi bimarri Zahran. Kami pernah satu hari itu kami bersama-sama dengan Nabi di satu tempat bernama Marri Zahran. Marri Zahran ni dia satu wadi yang dalam kawasan Mekah, berdekatan dengan Mekah. Sekarang dia dalam orang kata apa, provinsi Mekah Al-Mukarramah lah. Dia dekat-dekat sebelum Hudaibiyah macam tu. Marri Zahran. Najni Al-Kabas. Kami ni petik buah Al-Kabas. Al-Kabas ni apa? Kabas ni pokok arak. Apa pokok arak? Siapa pernah tengok kayu sugi? Kayu sugi tu adalah batang daripada pokok arak. Pokok tu dia ada buah. Buah tu boleh makan. Orang pun makan, biasanya kambing pun makan. Biasanya kambing-kambing yang dipelihara ni akan makan pokok daripada buah-buah ataupun daun daripada pokok arak ni lah. Nampak ada pandangan kabas ni daun pokok arak, ada yang pandangan lebih kuat adalah maksud kabas ni buah pokok arak. Arak ni pokok apa? Pokok yang buat kayu sugi tu. Pokok yang buat kayu sugi tu. Kami petik buah. Masa duk petik tu Nabi kata alaikum bil aswadi minhu fa innahu atyab. Nabi kata kamu petik ni, hampa pergi petik cari yang hitam. Buah-buah yang hitam, sebab buah yang hitam tu lebih elok, lebih bagus.
Bila Nabi kata macam tu, faqila, ditanya kepada Nabi, dikata kepada Nabi, akunta tar'al ghanam? Bila Nabi kata macam tu, bila Nabi kata hampa nak petik tu, petik yang buah-buah yang warna hitam tu, buah yang hitam tu yang paling elok, yang lebih elok. Maksudnya orang yang tanya tu kata, sampai kamu tahu buah mana yang elok ni, mesti kamu ni pernah mengembala kambing. Kamu ni pernah mengembala kambing ke? Sebab orang yang mengembala kambing ni dia akan tahu lah pokok mana, buah mana, daun mana ni. Macam itulah kot makna dia kan. Sehingga bila Nabi kata macam tu, terus ada sahabat yang trigger, yang tanya, kamu pernah mengembala kambing ke wahai Rasulullah? Qala na'am. Nabi kata ya. Wahal min nabiyyin illa ra'aha. Nabi kata ya. Dan tidakkah mana-mana Nabi yang sebelum aku pun, melainkan dia pernah mengembala kambing. Mengembala kambing ni nak ulas kenapa ditakdirkan daripada kecil Nabi mengembala kambing. Macam mana Nabi daripada kecil tadi sebagai apa, orang kata apa, sebagai anak yatim piatu. Masa saya belajar dulu, masa saya time-time saya belajar dulu buat degree, subjek sirah ni subjek wajib. Siapa pun, semua orang kena belajar sirah. Ingat lagi masa pensyarah tanya, apa kelebihan mengembala kambing? Kawan-kawan yang Arab, yang mana yang daripada kampung, yang biasa dengan kambing, tu je mereka boleh bagi jawapan. Dikumpulkan jawapan semua orang dalam kelas tu, lebih daripada 20 kelebihan tu boleh dikutip mengembala kambing. Macam saya ni, kambing pun tak apa nak makan, apatah lagi jaga kambing. Saya mana tahu apa kelebihan bela kambing kan. Tapi berdasarkan kata apa, jawapan-jawapan yang diberikan, ada beberapa yang interesting lah. Kelebihan jaga kambing ni, dia bila jaga kambing ni biasanya dia duduk seorang-seorang, dia seorang dengan kambing. Itu antaranya dia banyak menyendiri. Jadi dia maknanya Nabi waktu dia kecil, belasan tahun, Nabi ambil kambing, dia bawa keluar kota. Jadi Nabi tak banyak duduk dalam kota, jadi dia tak terdedah kepada kehidupan kota Mekah. Dia duduk di kawasan-kawasan luar Mekah, yang suruh dia seorang-seorang. Jadi itu menghindarkan dia daripada hiruk pikuk macam-macam suasana yang tak best lah dalam Mekah tu. Jadi banyak menyendiri. Tu cara orang bela kambing. Dia bawa macam cerita Ahmad Al-Bab kan. Dia seorang-seorang dia, lepas tu dia cari kambing seekor tak jumpa. Sebab kambing ni, antaranya lagi, dia setiap ekor kambing tu dia ada personality dia. Setiap ekor kambing tu dia ada personality dia. Orang jaga kambing, dia boleh kenal ni kambing ni yang mana, kambing ni yang mana, kambing ni yang mana. Dia boleh tahu kambing tu. Setiap ekor kambing tu dia tahu. Macam orang bela kucing lah. Pernah tengok ada orang bela kucing sampai berpuluh-puluh ekor kucing, dia boleh kenal setiap ekor kucing dia. Nampak macam sama kan, kucing-kucing semua kan. Macam tu lah. Jadi daripada bela kambing ni boleh ada sifat berani. Yalah, dia seorang. Dan bela kambing, dia boleh jadi attack, ancaman kepada serigala kan. Jadi dia kena berani. Maksudnya belasan tahun Nabi dah ada sifat keberanian, sifat amanah. Nabi boleh je senyap-senyap jual kat orang kan, kambing tu, tuan kambing bukan tahu. Dan Nabi juga ada sifat penyayang. Penyayang kepada haiwan, kepada binatang. Penyayang kepada haiwan dan binatang. Jadi tak heran lah kalau siapa pernah follow saya punya kuliah-kuliah, macam mana Nabi SAW selalu prihatin tentang haiwan. Sampai ada yang maki unta pun Nabi marah kan, denda kawan yang maki unta tu. Jadi Nabi ada sifat penyayang. Jadi tak heran lah daripada kecil Nabi pernah bela kambing. Itulah saya tak panjang sebab saya nak masuk yang last. Saya ambil masa sikit lah, walaupun ni dah 10.24. Biasanya saya berhenti 10.30. Kita sejam kan, tapi malam ni nak ambil sikit masa. Kebetulan lah kita ni hari ni sempena memperingati kelahiran Nabi SAW. Kita dah cerita dah pelbagai pandangan tentang tarikh kelahiran Nabi dalam kuliah yang lepas tak apa, tapi tak apalah, kita yang ni yang paling popular kan, saya cerita yang paling popular. Walaupun dia tak kuat 12 Rabiul Awal tarikh kelahiran Nabi,
Itu pandangan yang tak kuat, tapi dia popular. Dua peristiwa yang berlaku masa Nabi masih, orang kata pemuda remaja. Masih muda remaja. Pertama dia panggil perang Fijar, Harbul Fijar, perang Fijar. Fijar ni pernah dengar perkataan fajir, fujur. Fijar, fajir ataupun fujur. Orang yang jahat ataupun orang yang itulah fujura kan, orang yang membuat kesalahan jahat. Kenapa perang ni namakan perang jahat? Perang ni Nabi SAW seperti dalam riwayat dia menunjukkan bahawa Nabi kata aku tolong kutip anak panah untuk pakcik-pakcik aku. Maknanya Nabi masih muda belia lah, muda remaja, sebab orang Arab ni dia tak diizinkan untuk turut perang pegang hayun pedang. Kalau pedang tu pun nanti sama tinggi dengan dia, macam mana dia nak hayun pedang? Jadi maknanya Nabi belum boleh menghayun pedang lah. Jadi yang Nabi boleh buat kutip anak panah. Nabi boleh buat kutip anak panah. Yang yalah anak panah yang berselerak tu, itu pun bahaya juga kutip anak panah. Silap-silap kena panah kan. Jadi Nabi dah ada sifat keberanian untuk turut serta kutip anak panah. Walaupun nampak macam kutip anak panah, tapi sebenarnya high risk juga tu. Silap-silap kena panah sesat. Macam kita kata apa, peluru sesat kan. Kena panah sesat tak pasal-pasal kan, boleh mati. Jadi Nabi kutip anak panah bagi balik dekat pakcik-pakcik dia. Perang ni sebab apa? Saya ringkas ya perang ni. Perang ni antara Kinanah dengan Qais Ailan. Siapa dia Kinanah dengan Qais Ailan? Saya cerita sebelum ni kan, keturunan Nabi. Nabi ni, tok nenek moyang dia sampai 21, iaitu Adnan 21. Nabi bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin sampai Adnan 21. Adnan tu yang ke-21. Ini riwayat yang ada dalam Bukhari. Yang sampai ke Adnan. Lepas kepada Adnan tu banyaknya dongeng yang sampai ke Nabi Ismail. Tapi clear lah memang sampai Nabi Ismail ada hadisnya. Tapi yang sampai Adnan tu, nama-nama tu ada dalam Bukhari. Qais Ailan dengan Kinanah ni, dua-dua ni adalah nama orang. Dan mereka dua-dua ni adalah keturunan Adnan juga. Keturunan Adnan juga. Tapi tu kata fanatik perkauman Arab ni, sama-sama Arab, sama-sama keturunan Adnan pun perang ni. Semangat kabilah tu kuat. Kabilah tu pun bukan kerana dia lari jauh, tak lari jauh. Mana cerita tak lari jauh kan. Qais Ailan dengan Kinanah ni siapa? Kinanah apa nama? Qais Ailan ni dia anak kepada Mudar. Mudar ni siapa? Mudar ni cicit kepada Adnan. Mudar ni cicit kepada Adnan. Qais Ailan, Kinanah pula, Kinanah ni moyang Kinanah maksudnya moyang Kinanah nama Ilyas. Moyang Kinanah nama Ilyas. Ilyas dua beradik dengan Qais Ailan. Moyang kepada Kinanah nama Ilyas, dua beradik dengan Qais Ailan. Nampak Jadi mereka ni maksudnya masih keturunan lah, tapi dia susu galur yang sama lah. Tapi bila mai ke anak cucu cicit tu, bayanglah Kinanah ni moyang Nabi yang ke-14. Bin sampai Kinanah tu nombor 14. Nabi keturunan Kinanah lah. Tapi Nabi tak pergi kat Qais Ailan, Nabi sampai kat Ilyas bin Mudar kan, Ilyas bin Mudar. Nabi bukan keturunan Qais Ailan lah. Jadi dekat Mekah ni Quraisy ni keturunan Kinanah, pecahan kepada Kinanah. Pernah ada peristiwa salah seorang daripada Quraisy telah membunuh salah seorang daripada Qais Ailan, daripada Bani Hawazin sana tu. Jadi mereka serang balik. Kawan yang bunuh ni tadi, Quraisy ni, dia lari balik mai ke Mekah, dia masuk dalam Masjidil Haram. Zaman tu, siapa yang duduk dalam Masjidil Haram tak boleh diperangi.
Kan? Masa Fathu Mekah pun Nabi kata siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram dia aman, dia tak boleh dibunuh. Tapi geng tu marah punya pasal kawan ni lari masuk dalam Masjidil Haram, mereka cari, mereka bunuh dia juga. Jadi berlakulah satu bagi apa? Bunuh dia ni, orang Quraisy bunuh daripada Qais Ilan tu pun salah, jenayah. Tapi mereka tu buat jenayah lagi dahsyat. Mereka bunuh balas dalam masjid. Dia telah mencemari yang kata apa? Orang kata apa? Pantang larang kesucian bahawa dalam Masjidil Haram, dalam tanah haram ni, dalam kawasan Masjidil Haram tu tak boleh berlaku tumpah darah. Jadi waktu itulah berlaku perang. Berlaku perang. Itu yang dalam hadis Nabi kata aku tak pernah menyesal. Aku tak pernah menyesal. Itu istilah Nabi kata aku tak pernah menyesal. Waktu aku kecil dulu, waktu aku remaja dulu, aku turut serta dengan pakcik-pakcik aku dalam perang Fijar. Yang aku tolong kutip anak panah. Satu lagi berlaku beberapa bulan setelah tamat perang Fijar tapi akhirnya apa tahu? Quraisy kalah dalam perang tu. Quraisy kalah. Ada Quraisy bayar pampasan bayar diat ganti rugi kepada Qais Ilan dan mereka balik. Mereka kalah. Kinanah kalah. Kinanah. Quraisy lah Kinanah tu. Salah turunan Kinanah yang paling establish adalah Quraisy. Siapa lagi keturunan Kinanah? Siapa lagi keturunan Qais Ilan? Semua nanti kita nampak lah. Macam Bani Saqif, Qais Ilan. Bani Saqif dekat Taif tu, mereka keturunan Qais Ilan. Tapi semuanya Adnan juga. Semua cucu cicit keturunan Adnan. Nampaklah teruk. Teruknya jahiliah. Perkauman jahiliah tu punya teruk pada satu kaum. Kita kat Malaysia ni Hindu, Melayu, India, Melayu, Cina ni, Kadazan apa semua tu jauh lah juga kan. Bangsa lain, warna kulit lain, bahasa lain tu kan. Tu pun tak boleh perkauman ni. Kerana tu kan, tambah lah. Berlaku satu lagi, dia panggil Hilful Fudul. Hilful Fudul. Ataupun dalam Bukhari disebutkan Hilful Mutayyabin. Hilful Mutayyabin. Saya tak mau cerita lah nama asal apa semua tu. Cuma Mutayyabin tu ambil nama yang buat perjanjian tu. Mereka mencelup. Mereka kan tak boleh menulis, tak boleh menandatangan kan, MOU tu. Mereka celup tangan dalam minyak wangi. Itu yang kata tayyib, wangi-wangian yang minyak tu, dan disapukan di Kaabah, disapukan di Kaabah sebagai tanda persetujuan kepada hilf ni, satu perjanjian ni. Dia sebab hadis yang tentang Nabi kata aku pernah turut serta dalam satu perjanjian yang kalau aku dijemput sekarang, masa Nabi jadi Nabi, aku dijemput sekarang, aku pasti akan turut serta. Hadis tu dalam Adabul Mufrad, Imam Bukhari riwayatkan dalam Adabul Mufrad. Dia bukan dalam Sahih Bukhari, tapi dia dalam kitab Al-Bukhari yang lain. Nama kitab tu Adab Al-Mufrad. Dia dalam kitab-kitab yang lain banyak jugalah. Cerita pasal macam mana nak ringkaskan cerita ni 10.34 lah. Dia adalah kabilah seorang lelaki daripada kabilah Zabid di Yaman. Siapa yang pernah belajar di Yaman macam saya ni, kami tahu lah tempat tu nama Zabid kan. Kalau orang daripada kabilah tu Az-Zabidi misalnya, kabilah Zabid. Sampai sekarang tempat yang nama Zabid tu tempat orang kata apa, tempat ilmuwan, tempat orang mengaji. Kabilah Zabid ni bagi Quraisy, mereka ni low class Quraisy kan dia high class, mereka ni low class. Lepas tu duduk jauh lah. Orang daripada Yaman ni, Zabid ni, orang lelaki daripada Zabid ni, dia datang, dia bawa barang dagangan ni, dia dibeli oleh seorang orang Quraisy nama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il bercalang-calang, bangsawan kaya raya kan, bangsawan yang kaya raya. Anak dia siapa? Amr ibn al-As kan, terkenal kan, Amr ibn al-As, sahabat yang menawan Mesir.
yang akhirnya jadi masuk Islam dan dia menawan Mesir. Al-As bin Wa'il bapa kepada Amr bin Al-As, tok kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kan? Itu Amr bin Al-As. Jadi bila dia ambil barang, dia kata tak apa, lepas haji aku bayar. Tapi lepas habis haji, dia tak bayar. Bila main minta, dia kata esok. Bila main minta, dia kata esok. Bila main minta, dia kata esok. Ini perangai Arab ni daripada zaman jahiliah ni. Sikit-sikit esok, sikit-sikit esok, kan? Akhirnya dia ni pergi minta tolong orang lain dekat pembesar-pembesar lain, orang kata apa, bangsawan lain semua tak berani nak tolong dia. Sebab ialah kedudukan Al-As bin Wa'il ni bukan calang-calang orang. Jadi bila waktu satu petang tu, waktu orang ramai berhimpun dekat keliling Kaabah tu, dia gunakan senjata. Media zaman tu adalah syair. Itulah macam mana dia boleh melantunkan syair. Orang kata apa, direct daripada dalam kepala, bukan tulis pun. Orang nak buat syair ni kena tulis dulu juga, nak bagi dia punya rima tu sama kan. Itu pun susah ni, tambah macam spontan daripada kepala, lagi lah susah. Syair dia tu memang meruntun hati-hati orang Mekah ni, sehingga diinisiatifkan oleh Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ni dia antara tokoh yang senior dekat Mekah. Dia orang tua yang dia panggil, biasanya orang nak bincang apa-apa yang keras kabilah ni, orang boleh bincang di rumah dia. Yang ni yang Nabi kata, aku adalah orang yang paling muda terlibat. Umur 20 lebih tu. Aku yang umur paling muda. Allah lah umur berapa tentu. Tapi aku yang paling muda terlibat. Maknanya orang-orang lain tua-tua dah, tapi mereka pun boleh menerima kehadiran Nabi yang masih muda terlibat dalam. Maksudnya Nabi juga turut celuk tangan sapu kat Kaabah lah, sebab aku terlibat. Participate. Nabi juga turut terlibat untuk dalam perjanjian untuk membela. Tak kira siapa pun, kalau dia dizalimi, kita akan bela dia. Jadi itu tak pernah berlaku dalam sejarah Arab. Jadi bila berlaku itu, Nabi turut serta walaupun Nabi masih muda. Jadi mungkin secara ringkas, apa pelajaran daripada kedua-dua tadi ni, perang Fijar dengan Hilful Fudul. Mungkin ada orang kata, kenapa kita nak ambil pengajaran, sebab benda ni berlaku sebelum Nabi jadi Nabi. Tak, kita bukan ambil pengajaran kerana Nabi berlaku sebelum Nabi jadi Nabi. Kita ambil pengajaran kerana apa yang Nabi kata selepas dia jadi Nabi. Kedua-dua peristiwa tu ada Nabi kata. Tadi yang pasal perang Fijar, Nabi kata, aku tak menyesal turut serta dalam perang tu. Kata-kata Nabi tu, aku tak menyesal. Yang Hilful Fudul, Nabi kata pula, kalau aku dijemput sekarang, aku akan turut serta. Jadi kata-kata Nabi selepas Nabi jadi Nabi tu lah kita ambil kira. Kalau Nabi tak pernah kata, tak boleh jadi lah, tak boleh jadi hukum lah kan. Tak boleh jadi hukum apa-apa lah. Pertama, perang tadi tu, perang Fijar tu, dia bukan perang antara Islam dengan bukan Islam. Sama-sama penyembah berhala kan. Quraisy pun penyembah berhala kan, ataupun Kinanah pun penyembah berhala, Qailan tadi pun penyembah berhala. Jadi Nabi kata, aku tak misal join perang yang bukan, orang kata apa, purely religious, bukan apa, pure agama. Jadi perang di atas untuk mempertahankan tanah air contohnya, perang untuk perkara-perkara yang bukan purely agama boleh, jika dia adalah perang untuk orang kata apa, atas tujuan kebenaran, keselamatan, kebenaran, keselamatan, keadilan. Ni semua orang panggil apa, perkara-perkara shared value yang ada. Itu pertama. Yang kedua, maknanya Nabi SAW masa dia masih sebelum jadi Nabi pun, dia sangat aktif turut serta ataupun involve dengan masyarakatnya. Nabi ni bukan jenis, walaupun masa Nabi kecil, Nabi pernah bela kambing,
Tapi jika ada perang, Nabi join. Jika ada Hilful Fudul, Nabi join. Nabi dia tak mungkin orang kata perkara sumbang. Aku duduk seorang-seorang aku lah, baby kat mereka lah kan. Lepas tu bila umur 40, Allah nanti jadi Nabi, baru dia nak berjumpa dengan kaum dia. Orang pun nanti heran, ni hang ni siapa? Tiba-tiba mai ni. Kan? Selama ni hang tak pernah duduk mai bergaul dengan kami pun. Kita kalau tak pernah get in touch dengan society, dengan masyarakat, kita payah untuk nak berdakwah. Jadi Nabi SAW memang orang kata apa, bergaul dalam kegiatan masyarakat. Bahkan tadi saya sebut tentang bila kita ni kadang-kadang kumpulan Islamis ni, minta maaf lah, kadang-kadang kumpulan Islamis ni dia hanya nak involve dalam benda-benda yang menuntut orang kata apa, yang macam tadi perjanjian ke perang tadi, yang kita rasa dia berkaitan dengan religious, berkaitan dengan agama, macam sekarang. Memang patut pun, itu memang patut pun, tapi saya nak kata jangan semata-mata bila dia ada kaitan dengan agama baru kita nak trigger. Macam sekarang Perancis, memang patut kita trigger. Jangan petikai, saya tak kata tak perlu tak, memang patut kita trigger. Tapi kita biasanya trigger hanya bila macam Perancis, bila hanya macam Rohingya, bila hanya macam Palestin. Tapi benda-benda yang kemanusiaan yang lain kita tak berapa nak trigger. Berkaitan dengan kemanusiaan, berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan macam orang kata Islamis ni, tentang contohnya orang kata apa, isu-isu tentang domestic violence ke, contohnya tentang gelandangan ke, tentang nasib OKU ke, tentang apa harimau Malaya makin pupus ke, bahkan sebab itulah macam contoh ni kita program malam ni dengan ahli-ahli ikram. Kenapa ikram turut serta dalam NGO bersih? Ialah sebab dia value, nilai yang kita tuntut apa benda dalam tuntutan NGO bersih. Jadi ini perkara-perkara yang kita patut faham, bahawa bila Nabi kata dia kalau perjanjian-perjanjian seperti itu dia akan turut serta. Jadi kita pun kena nilai apa benda yang kita tengok ada kesepakatan yang kita patut turut serta. Walaupun dia bukan ada kaitan purely religious tadi tu, saya kata macam itulah. Kita kena jadi relevan dalam masyarakat. Sebab kita tak maulah bila kata kumpulan dakwah ni dia hanya preaching, ceramah, pumpang ceramah. Bila kata dakwah ni dia ceramah. Sedangkan orang nak tengok apa dia punya actionnya, apa dia punya dia boleh bagi solution ke, problem solving ke. Yang ni yang cuba ikram nak tampil dalam masyarakat. Kita nak memberi solusi, kita nak memberi alternatif dan sebagainya. Kita bukan sekadar orang kata penceramah. Ni orang kata mereka ni cakap pandai kan, semua buat tengok. Jadi kita tak mau macam tu. Allah Alam, saya rasa sebab sikit kita ambil lah, petik beberapa pengajaran pada malam ni tentang sirah tadi tu. Cuma saya tertinggal tadi bila Nabi SAW dalam Sahih Muslim dan Nabi sebut, aku ni Allah pilih daripada Kinanah min waladi Ismail. Saya sebut dah dalam kuliah lepas, Allah pilih aku daripada Kinanah. Jadi Nabi mengaku dia ni daripada Kinanah. Kinanah ni Allah pilih Kinanah daripada keturunan Ismail. Banyak keturunan Ismail, dalam banyak-banyak keturunan Ismail Allah pilih Kinanah. Dan Allah pilih Quraisy daripada Kinanah. Dalam banyak keturunan Kinanah Allah pilih Quraisy. Dan dalam ramai-ramai keturunan Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Dan dalam ramai-ramai Bani Hashim Allah pilih aku. Jadi Nabi sebut susu galur dia tadi tu. Walaupun saya yakin semua yang saya cerita pada malam ni ramai yang pernah dengar, tapi itulah sirah ni kita perlu refresh supaya kita boleh petik apa yang orang kata apa, iktibar yang kita boleh ambil. Dia bukan sekadar bercerita, dan juga bukan kita nak tunggu datangnya
Maulidur Rasul, baru kita nak cerita pasal Nabi. InsyaAllah kita sambung lagi bulan depan. Ini memang bulanan iaitu setiap Rabu keempat setiap bulan, insyaAllah. Cuma malam ni kita bawa ke Khamis, bawa ke Khamis malam untuk kali ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathira kepada Ustaz Dr. Syazali Hirman atas penyampaiannya pada malam ini. Semoga sempena Maulidur Rasul ini kita menghayati betul-betul sirah Rasulullah SAW dan kita dapat amalkan